Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Anda kembali bersama saya, Cikgu Farhan, untuk kelas mata pelajaran Bahasa Melayu secara online khasnya untuk murid tahun 3. Jadi kita hari ini di minggu yang keempat untuk sesi persekolahan dan fokus kita pada hari ini adalah penjodoh bilangan. Sambungan daripada pembelajaran yang lepas untuk pembelajaran menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 muka surat 12. Jadi kepada yang menonton bolehlah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 terus ke muka surat 12. Okey, anda akan lihat di buku teks anda seperti yang terpampang di video yang sedang anda lihat ini. Dia terus pergi kepada fokus kita muka surat 12 hari ini penjodoh bilangan. Sebelum murid-murid melihat kepada petikan-petikan dan dialog di dalam muka surat 12 ini, kita pergi dahulu ke objektif pembelajaran pada hari ini. Uh, Objektif pembelajaran pada hari ini adalah memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks iaitu penjodoh bilangan. Jadi apakah itu penjodoh bilangan dan macam mana cara untuk menggunakannya? Itu yang akan murid-murid belajar pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa kita terus kepada info bahasa yang terdapat di dalam buku teks muka surat 12 di bahagian kanan bawah. Okey. Info bahasa di sini yang berada di betul-betul di sebelah saya ini. Okey, kita lihat kepada info bahasa apakah itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Contoh penjodoh bilangan yang diberikan adalah helai, bilah, batang, biji, botol dan juga keping. Okey, kalau murid-murid tak faham dengan apa yang dijelaskan dengan info bahasa, telah saya buat satu kesimpulan. Kesimpulannya, penjodoh bilangan digunakan untuk menerangkan bentuk atau keadaan sesuatu, bukan atas, atau keadaan sesuatu. Okey, kita nak terangkan benda tu sama ada dia panjang ke, nipis ke, besar ke, kecil ke, itulah kegunaan penjodoh bilangan. Okey, seperti yang murid-murid sedia maklum, yang murid-murid tu pernah belajar di tahun 2 sebelum ini, perkataan se tu biasanya kita jumpa sehelai, sebilah, sebatang. Okey, perkataan se tu yang berada di hadapan penjodoh bilangan menunjukkan bilangan dia satu sahaja. Sebagai contoh, seperti yang telah saya bagi tadi, sehelai, sebilah, sebatang, sebiji, sebotol, sekeping. Maksudnya benda tu ada satu sahaja. Tapi kalau dua, tiga macam mana cikgu? Kalau dua, tiga gunalah dua helai, dua bilah, dua batang, tiga biji, tiga botol, tiga keping. Itu untuk penjodoh bilangan, menyatakan bilangan benda tersebut. Okay, tapi kalau satu, kita gunakan se. Kita tak guna satu helai. Kita guna sehelai, sebilah. Jelas? Kalau murid-murid jelas dengan penjelasan yang saya berikan, kita nak terus ke penerangan yang seterusnya. Okay, berada di dalam buku teks muka surat 12 juga. Tadi kita dah faham penjodoh bilangan, kegunaan dia untuk menerangkan sesuatu. Okay, kita akan baca perkataan yang berada di dalam yang belakang dia ni warna biru dan juga warna pink. Okay, saya dah masukkan dalam slide saya. Murid-murid bolehlah fokus kepada buku teks murid-murid ataupun lihat kepada video ini sambil mendengar dan faham. Okay. Yang biru ni adalah penjodoh bilangan dan yang warna pink ini, merah jambu ini adalah penerangan dia. Okay, kalau helai, apa kegunaan dia? Okay, kita sekarang nak bincang tentang kegunaan. Helai adalah untuk benda yang nipis dan lebar. Okay, nipis dan lebar. Seperti yang murid-murid lihat di dalam gambar kat sebelah tu, kita gunakan untuk kertas. Okey, tengok kertas, saya ada kertas dekat tangan saya ni, dia nipis. Okey, dia nipis, tak tebal dan dia lebar. Okey, itu kegunaan dia. Yang kedua penjodoh bilangan, bilah. Bilah adalah untuk benda yang tajam seperti
bilah gunting. Bilah gunting di bahagian mana? Di bahagian yang tajam tu. Yang kalau kita pegang tu boleh luka, itu adalah bilah. Okay, biasanya kita guna juga untuk pisau. Okay. Kemudian penjodoh bilangan ketiga adalah batang. Kegunaan batang adalah untuk benda yang panjang. Okay, seperti yang diberikan contoh adalah pembaris. Okay. Yang keempat penjodoh bilangan adalah biji. Biji adalah kegunaan dia untuk buah ataupun sayur-sayuran dan benda-benda yang kecil. Sebagai contoh, beberapa biji rambutan. Rambutan dia bukannya besar kan? Okay, dia kecil saja. Okay, kalau buah, okay, buah tu untuk yang besar. Tapi buah kat sini bukan penjodoh bilangan, tetapi ia adalah contoh. Contohnya beberapa biji apple, beberapa biji yang saya bagi tadi rambutan ataupun ciku. Okey, kalau sayur-sayuran pun kita boleh guna juga ataupun untuk benda kecil. Sebagai contoh, beberapa biji butang ataupun beberapa biji dadu. Ataupun kita boleh guna juga beberapa biji guli. Guli kan kecil kan? Dia macam ni kan? Okey, dia bukannya besar. Okey, kalau penjodoh bilangan, buah pun ada juga sebenarnya penjodoh bilangan. Dia untuk menerangkan sesuatu yang besar. Seperti rumah, sebuah rumah. Okey. Botol, penjodoh bilangan digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol. Sebotol gam. Sebotol air Coca-Cola. Okey. Sebotol air kopi. Boleh macam tu. Kalau benda tu berada dalam botol, kita gunakan penjodoh bilangan dia botol. Okey. Jelas? Okey, jadi kita pergi kepada okey, ini adalah contoh lagi penjodoh bilangan. Ada banyak lagi yang ni tak ada dalam buku teks. Sebelum tu kita pergi kepada buku teks dahulu. Okey, tadi kita dah jelas dengan apakah itu penjodoh bilangan. Ia adalah untuk menerangkan keadaan ataupun bentuk sesuatu benda. Okey, kalau helai kegunaan dia untuk benda yang nipis, bilah untuk benda yang tajam, batang untuk benda yang panjang, biji untuk benda yang kecil, kalau botol untuk benda yang diisi dalam botol. Jadi kita lihat dialog yang terdapat di dalam muka surat 12 ini. Okey, dialog di antara Nabila dan ibu dia. Kenapa Nabila, cikgu? Memang buku teks ni kita cerita tentang Nabila dan keluarga dia sahaja. Okey, tajuk petikan pada hari ini kalau kita lihat adalah mari cuba. Okey, saya besarkan lagi. Okey, boleh lihat di dalam skrin ataupun lihat pada buku teks. Kita baca dialog dia. Ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri. Okey, murid-murid boleh ikut apa kita baca sama-sama. Kemudian ibu dia jawab, kalau begitu, ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan? Okey, bahan-bahan yang saya perlukan ialah tempat kosong. Dijawab Nabila. Apa tu tempat kosong? Tempat kosong ini adalah bahan-bahan dia. Bahan-bahan yang saya perlukan ialah 3 helai kertas warna. Tengok, dia gunakan helai pada kertas. Kenapa? Sebab kertas bentuk dia nipis dan lebar. Sebilah gunting. Tengok, dia gunakan untuk gunting. Bilah. Sebab apa bilah? Sebab apa gunting tu bilah? Sebab ia adalah benda yang tajam. Sebatang pembaris. Okey, pembaris digunakan batang. Kenapa guna batang? Sebab batang kegunaan dia untuk benda yang panjang. Beberapa biji butang. Kenapa butang ni biji? Sebab dia benda yang kecil. Dan sebotol gam. Kenapa sebotol gam? Sebab gam tu berada di dalam botol. Okey, jadi tengok dekat sini. Okey, kalau ni, sebilah, sebatang, sebotol, maksudnya satu lah. Okey, tapi kalau ada banyak, dia guna nombor, bilangan nombor. 2, 3, 4, contohnya 2 helai, 3 helai. Dalam petikan ini, dia tulis bahan dia 3 helai. Kalau untuk benda yang tak tahu bilangan dia, cikgu, kita guna apa? Kita guna beberapa. Okey, jelas? Okey, ini adalah untuk penjodoh bilangan. Sangat senang saja. Dia digunakan untuk menerangkan benda tu bentuk dia macam mana ataupun keadaan dia macam mana. Okey, kita lihat kepada nombor 2. Bahan-bahan tambahan adalah seperti
manik, pensel warna, jarum, berus warna, cat air, rendah dan benang. Okey. Okey, jadi dia tulis kat ni, setelah siap tampalkan beberapa apa dia? Untuk gambar. Biasa murid-murid dengar kalau gambar kita guna apa? Helai ke? Okey, untuk gambar kita guna keping. Okey, beberapa keping gambar dalam album tersebut. Okey. Jadi itu saja tentang penjodoh bilangan yang akan kita belajar untuk buku teks muka surat 12 pada hari ini. Jadi, dah habis ke cikgu? Belum. Okey, saya nak tunjukkan kepada murid-murid supaya murid-murid faham. Lepas ni tengok benda tu murid tahu kegunaan dia. Apakah penjodoh bilangan untuk benda tersebut. Okey, kita lihat pada ini adalah nota tambahan yang saya sediakan. Kalau murid-murid lihat, okey, batang. Okey, batang tadi kita dah belajar untuk benda yang panjang. Kalau berkas, okey, berkas untuk benda yang diikat bersama-sama. Sebagai contoh, okey, kalau saya ada beberapa batang pensel, okey, saya ikat dia. Okey, saya ikatkan dia menggunakan, okey, contoh jari sini adalah pensel kan. Ada 2-3 pensel. Saya ikat dia dengan tali. Okey, itu akan jadi berkas. Okey. Seperti yang murid lihat di dalam gambar, ini adalah berkas. Biji kegunaan dia penjodoh bilangan. Biji untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil. Bilah untuk benda yang tajam. Botol untuk benda yang diisi di dalam botol. Buah untuk, okey, seperti yang saya kata tadi, kalau buah penjodoh bilangan menggunakan buah, dia adalah untuk benda yang besar dan tidak mempunyai bentuk tertentu. Sebagai contoh, rumah. Okey, rumah besar kan. Jadi kita penjodoh bilangan untuk rumah adalah buah. Sebagai contoh, Cikgu Farhan memiliki beberapa buah rumah. Okey, amin. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk penjodoh bilangan butir, kegunaan butir penjodoh bilangan dia untuk benda yang bulat atau kecil. Dia lebih kurang macam biji juga, tetapi dia lebih halus. Okey, bentuk dia bulat ataupun kecil. Okey, untuk deret, okey, deret adalah penjodoh bilangan je. Kegunaan dia untuk benda-benda yang tersusun. Sebagai contoh, kereta tu tersusun. Okey, dia parking tersusun. Kamu boleh gunakan sederet, maksudnya satu benda yang disusun panjang itu. Okey, kita lihat lagi ekor. Ini biasa kita gunakan untuk haiwan. Penjodoh bilangan ekor adalah untuk haiwan. Di padang terdapat beberapa ekor biawak. Okey, kalau murid nampak ada banyak biawak, beberapa ekor. Kalau dua, gunalah 2 ekor. Okey, helai kita dah belajar tadi untuk benda yang nipis dan lebar. Kawan untuk kumpulan binatang. Macam mana kita nak kenal dia, cikgu? Dia tak dia kawan ke? Dia kalau dia binatang yang sama, contohnya lembu, dia ada pada satu tempat. Okey, kita panggil dia kawan. Sekawan. Janganlah kamu pergi tanya lembu tu. Lembu, kamu kawan dengan dia ke? Tidak. Okey? Lembu tu tak akan jawab tidak. Kalau lembu tu jawab tidak, kita semua akan pelik nanti. Kenapa lembu tu bercakap? Okey, keping. Untuk benda yang nipis dan pipih. Okey, tengok. Seperti beberapa keping biskut. Okey, kalau gambar kita boleh gunakan juga tadi yang dalam buku teks. Okey? Beberapa keping gambar. Kenapa saya guna keping? Sebab gambar adalah nipis dan pipih. Okey. Lembar untuk apa? Untuk benda yang lurus dan panjang. Seperti benang kalau tali ataupun tali kita tarik dia boleh jadi lembar. Okey, pasang untuk benda dan manusia yang berpasangan. Kalau binatang tu dua, kita boleh panggil 2 ekor ataupun sepasang. Okey, jelas? Tetapi kalau kasut macam mana? Kasut kita nak guna apa? Buah. Okey, kalau kasut kita gunakan sepasang. Sebab kasut dia ada 2, kanan dan kiri. Kita beli sepasang. Tak ada kamu beli ke kedai nak beli satu je kasut. Okey, sepasang. Maksudnya 2 tu dia dah padankan dia. Jadi sepasang. Dan rumpun. Okey, penjodoh bilangan rumpun untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat. Contohnya pokok buluh kalau kamu tengok. Dia tumbuh rapat-rapat kan, dekat-dekat antara satu sama lain. Kamu boleh gunakan dia rumpun. Utas untuk benda yang isi buah-buahannya yang berulas. Seperti tali. Okey, jelas? Okey, itu contoh. Okey, saya ada contoh sini lagi. Murid-murid boleh lihat pada video. Murid-murid boleh
murid-murid boleh berhentikan video ni, tengok. Okey, kalau permata kita gunakan sebutir. Okay, murid-murid, kalau boleh murid-murid perlulah hafal sebenarnya penjodoh bilangan ini. Okey, tengok kaitan dia. Okey, buah-buahan ni berada di dalam bakul, jadi kita panggil sebakul. Okey, beberapa helai kertas, okey, dicantumkan, kita panggil dia senaskah. Okey, contohnya surat khabar. Dalam tu ada beberapa helai kan. Helai tahu untuk kertas. Okey, kalau mancis dalam kotak kita panggil dia sekotak. Kalau orang, abang ke, kita panggil seorang. Kalau dua orang, ada dua orang dekat situ. Okey, kalau gigi, kalau kamu senyum tu, gigi tu bersusun, kita panggil sebaris. Kalau kuih kita letak atas pinggan ataupun nasi kita letak atas pinggan, kita panggil dia sepinggan. Kalau kuih atas pinggan tu sepinggan kuih lah. Kalau nasi atas pinggan tu sepinggan nasi. Okey. Kalau titis ataupun titik, sebagai contoh, darah kamu, okey, kamu cucuk jari kamu dengan benda tajam keluar, menitik kan, kita panggil dia sama ada titik ataupun titis. Okey, kalau dalam mangkuk cikgu, contohnya mi, kita panggil lah semangkuk. Okey, murid-murid boleh lihat di dalam ni ada banyak penjodoh bilangan sebenarnya. Bukan saja yang kamu belajar tadi. Okey, murid-murid perlulah lihat dan perhatikan. Okey, sebotol untuk benda yang berada di dalam botol. Segelas untuk apa yang ada di dalam gelas. Begitu juga dengan secawan. Kalau cucuk, benda yang dicucuk. Contohnya sate. Sesenduk, maksudnya kamu ambil satu kali senduk sahaja. Okey, seguni adalah untuk benda yang berada di dalam guni. Contohnya beras ni, dia berada di dalam guni. Seurat, okey. Ya, seperti urat. Ini adalah rambut. Okey, jelas. Murid-murid boleh lihat. Kalau saya terlalu laju, murid-murid boleh hentikan video ini dan lihat sendiri. Dan fahamkan kegunaan dia. Ada banyak. Okey, ini satu slide, dua slide, tiga slide dan 4 slide. Okey, kita lihat. Semuanya berbeza-beza kegunaan dia. Okey, contohnya nasi lemak. Okey, dia bungkus dengan surat khabar, kita panggil dia sebungkus. Kalau jagung, kita satu-satu jagung tu kita panggil dia tongkol. Tu penjodoh bilangan dia. Kalau lembu berada dalam satu kandang, kita panggil sekandang. Okey, kalau buah limau seulas, untuk durian sepangsa, itu yang dibelah macam tu. Okey, kalau yang diambil biji tu kamu makan sebiji, kalau sebiji durian, dia satu buah durian yang satu durian tu, itu adalah sebiji. Kalau kamu ambil satu tu makan, itu adalah seulas durian. Okey, untuk pisang kita panggil sesikat ataupun sesisir. Untuk buah-buah yang masih lekat pada tangkai, kita panggil dia setangkai ataupun dua tangkai, tiga tangkai. Okey, kita lihat lagi. Untuk benda yang bergulung macam ni, seperti dawai ni, kita panggil dia segelung. Kalau sejengkal, dia menunjukkan panjang dia. Okey, panjang tali ni adalah sejengkal. Macam ni. Okey, sejengkal daripada sini ke sini. Kalau untuk bunga, kita panggil dia sekuntum. Tapi kalau bunga banyak-banyak cikgu, yang macam ayah saya bagi pada amat saya, itu adalah sejambak. Okey. Kalau garam, letak dalam makanan, kita guna secubit. Sebab mak kamu biasa ambil garam tu, dia macam cubit je dia letak. Mak kamu tak ada letak sesenduk garam. Kalau dia letak sesenduk garam, esok kamu makan, kamu akan keluarkan balik makanan kamu tu. Terlalu masin. Okey, kalau untuk jala kita gunakan serawan, kalau untuk burung kita gunakan ekor untuk haiwan. Tadi kita dah belajar. Murid-murid boleh lihat, saya ada banyak contoh dekat sini. Okey, kaya secolek, awan sekelompok, rumah sederet rumah, buluh serumpun. Kalau sayur dipegang dengan cekak macam tu, secekak. Kayu, seberkas, tadi kita dah belajar. Kalau kau minum air, satu teguk, satu teguk je, bukan habiskan satu cawan tu. Kalau kek dipotong jadi sepotong. Kalau sawah dia ada petak-petak tu dipanggil sebidang. Kalau tebu dia ada bahagian-bahagian tu, satu bahagian tu dipanggil seruas. Kalau dakwat dia kena kat baju kamu tu, kita panggil dia setumpuk. Bunga tadi saya dah jelaskan, sejambak.
Kalau untuk benang selembar, kalau untuk haiwan yang duduk pada satu kawasan tu kita panggil dia sekawan. Kalau bawang sehiris. Sehiris bawang macam ni. Kalau sebiji bawang tu yang belum dipotong lagi. Okey, kalau bawang telah dipotong halus-halus itu dipanggil sehiris. Kalau sayur yang diikat kita panggil seikat. Okey, kalau filem dalam gulung macam ni kita panggil segulung. Kalau ubat nyamuk yang kamu tengok dekat kampung kamu tu dalam keadaan bulat-bulat macam tu kan. Okey, itu adalah selingkar. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Kalau rokok kita gunakan dia puntung. Kalau beras dalam satu genggaman ni kita panggil segenggam. Kalau asap kamu nampak tu, macam asap tu, berkepul-kepul tu kita panggil dia sekepul. Kalau sungai kita panggil dia sebatang. Untuk manik yang dalam satu tali tu kita panggil dia seuntai. Untuk kertas yang dikoyakkan tu kita pegang tu kita panggil dia secebis. Untuk daun kita gunakan helai sebab dia nipis. Okay, kalau pakaian lengkap atas bawah kita panggil dia sepersalinan. Okey, murid-murid boleh lihat dekat sini. Kalau rantai kita gunakan dia seutas sebab dia masih dalam bentuk bertali. Okay. Kalau sekeping kita boleh juga gunakan juga untuk kayu dan juga roti. Okey. Saya harap murid-murid faham kegunaan apakah itu penjodoh bilangan. Okey, sebagai peringatan kepada murid, penjodoh bilangan sekali lagi saya nak ingatkan digunakan untuk menerangkan bentuk dia. Kenapa kita perlu guna penjodoh bilangan? Bila kita gunakan penjodoh bilangan, automatik orang akan tahu oh bentuk dia macam mana, besar ke, kecil ke, tajam ke, panjang ke. Okey, jelas? Okey, jadi untuk terima kasih kepada semua murid yang bersama saya sepanjang video ini daripada awal sampai sekarang. Jadi saya harap penjelasan tentang penjodoh bilangan itu adalah jelas sekali untuk semua yang menonton termasuk murid-murid saya. Jadi tugasan untuk murid saya adalah menyalin info bahasa di dalam buku teks ini. Okey, nak kena buat ke? Tak perlu buat. Salin info bahasa ini saja mengenai penjodoh bilangan. Okey, salin yang ini sahaja di dalam buku tulis. Itu sahaja ke cikgu? Ya, itu sahaja. Nanti kita akan sambung di sekolah nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share dan juga follow, subscribe channel saya ini. Semoga semua video-video yang anda lihat bermanfaat untuk anda semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.